Baik, kita sambung ya. Um, jadi kalau kita tengok balik untuk litar siri dan litar selari tadi, baik ini adalah untuk litar sesiri. Litar sesiri kita dapati arus elektrik yang mengalir adalah sebanyak 1 ampere sahaja untuk keseluruhan litar tadi. Hanya 1 ampere sahaja arus elektrik yang mengalir. Uh, ya, tetapi kalau kita tengok untuk litar selari, kita dapati arus elektrik yang mengalir adalah sangat tinggi ya, 9.4 ataupun boleh dikatakan 9.4 kali ganda lebih tinggi daripada litar uh, sesiri tadi. Sedangkan kita menggunakan nilai botan dan juga perintang-perintang yang sama ya, tak ada satu pun yang berubah. Semua sama. Tapi dekat sini kita dapati arus elektrik meningkat sangat tinggi. Baik, persoalan kenapa boleh jadi begini? Okey, so di dalam litar selari ini ya, litar selari, cara untuk kita menentukan rintangan setara ya, rintangan setara ataupun REQ tadi adalah tidak sama. Baik, untuk bagi menentukan ya, rintangan setara REQ bagi litar selari formula di bawah haruslah digunakan. Okey. So untuk menentukan REQ, contoh kita patah balik kepada contoh ni lah, senang. Jadi REQ adalah bersamaan dengan 1/3 campur 1/4. Minta maaf saya ni 1/3 campur 1/4 campur 1/5. Itu cara dia kita nak tentukan. Baik. Jadi dekat sini, so okay. So kita boleh dapatkan dulu ya. Okay. Dapatkan pembawah yang sesuai. Ya. Okay, so dalam kes ini katakanlah kita ambil 60 lah ya. So katakanlah kita ambil 60. Okay. So 60. Okay. Jadi daripada sini 3 kita bahagikan dengan 60 bahagi 3. 60 bahagi 3, so darab 1 kita akan dapat 20 lah ya. So 20 campur dengan 60 bahagi 4, 15. 15 kali 1, 15 campur dengan 5, campur dengan 60 bahagi 5, 12. 12 kali 1, so kita akan dapat 12 ya. So jadi 1/R equivalent sama dengan tu. So jadi 20 campur 15, 35 campur 12 akan menjadi 47 ya. So per 60. Jadi dalam kes ini R equivalent kita adalah bersamaan dengan 60 per dengan 47. So jadi rintangan setara adalah 1.277 ohm. Baik. Jadi kita boleh wakilkan litar ini dengan lukisan yang baru lah. So yang ini adalah 12 volt.
Okey, kita hanya ada satu saja uh, perintang di sini, iaitu 1.277. Baik. Jadi arus elektrik yang mengalir kita namakan IT. So IT ini dengan IT ini adalah sama ya. Kedua-duanya adalah entiti yang sama. So jadi IT adalah 12 kita bahagi dengan 1.277. Okey. So 12 bahagi 1.277. Jika anda tekan kalkulator, anda akan dapat jawapan 9.397. So ini hampir kepada 9.4 ampere yang kita dapat tadi ni ya. So jadi sama. So itulah cara kita nak menentukan rintangan setara untuk litar selari ya. So ini menerangkan kenapa kita tidak mempunyai kenapa litar selari ini dia memiliki rintangan setara yang lebih kecil berbanding dengan litar sesiri tadi. Baik ya. So itu adalah penjelasan lah. Okey. Baik. Jadi sebenarnya contoh yang saya tunjuk ni memang contoh yang mudah lah ya. Kita tunjuk contoh yang mudah. Cuma di dalam dunia sebenarnya litar yang wujud ini dia adalah gabungan di antara siri dan juga selari. Okey. So kita pergi kepada contoh yang lain. So saya akan tunjukkan contoh macam mana kita boleh gabungkan ya, macam mana kita boleh gabungkan di antara litar siri dan juga litar selari. Baik, so di sini adalah contoh ya, gabungan untuk litar siri dan juga litar selari yalah. Okey, saya masih pakai nilai yang sama ya, seperti contoh sebelum ni. So sini 12 volt. Okey, baik, kita letak di sini 3 ohm lah. 4 ohm dan juga 5 ohm di sini. Okey. So jadi nak selesaikan yang ini taklah semudah yang tadi. Okey, pertamanya kita perlu dapatkan dulu rintangan setara ya, rintangan setara di antara untuk keseluruhan litar ni ya. So kita tidak boleh buat 3 campur dengan 4, tak boleh, ataupun 3 campur 5 pun tak boleh. Sebab apa? Kedua-dua ni kita kena selesaikan dua ni dulu. Okay, ya? Kita kena selesaikan dua ni dulu. Kemudian baru boleh campur dengan 3. Baik. So jadi untuk dua ni saya namakan dia sebagai RP ya. Untuk menggabungkan 4 ohm dan 5 ohm saya namakan RP lah. Okey, P tu untuk parallel. Okey. So baik. So jadi sepatutnya saya buat 1 per RP sama juga dengan 1 per 4 campur 1 per 5. Okey. Okay, kita dapatkan, kita setarakan penyebut ya. Okey. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil denominator lah. Okey. So ini adalah 20. So 20 bagi 4 5, 5 kali 1 5 campur dengan 20 bagi 5 4, 4 kali 1 4. So jadi kita akan dapat 9 per 20. Jadi ini 1 per RP. So kalau RP 20 bahagi 9 lah. Okay, 20 bahagi 9. So jawapan yang kita akan dapat adalah 2 ohm. Okay, seperti yang saya beritahu tadi, kita boleh campurkan yang ini dengan 3. So ini baru kita namakan
rintangan setara ataupun R equivalent. 3 campur 2.22 ohm. Jawapan terhasil adalah 5.222 ohm. Ya. Okey. So sekarang ni litar kita dah ringkaskan. Ya. Okey. Sebelum itu biar saya namakan yang ini sebagai T lah. Okey. Yang ini kita namakan dia sebagai I1. Kita namakan dia sebagai I2. Baik. So saya lukis balik litar ini. Oleh kerana kita dah ringkaskan litar tu, saya buat lukisan yang kedua lah. Okey, ini 3 ohm. Tiga yang ini 2.222 ohm, ya. Okey. Jadi okey, I total, ya. Okey, current yang mengalir ataupun arus elektrik yang mengalir, IT sama juga 12 bahagi 5.222. So jawapan yang terhasil adalah 2.298 ampere. Okey. Baik. Dengan okey, jawapan yang kita dapat ni. So sekarang ni kita cuba cari tengok arus elektrik, ya. Kita try tengok cari arus elektrik yang mengalir pada 4 ohm dan juga 5 ohm ini. Okey. So 2.298, ya, kita boleh darabkan dengan 2.222 ohm ini. Baik. So jadi voltan 2.222 ohm sama juga dengan 2.298 ampere. So kita darabkan dengan nilai ni lah, 222 ohm. So jawapan yang terhasil okey, 5.106 volt, ya. Okey. Okey, so manakala untuk voltan pada ni, ya, voltan pada 3 ohm adalah 3 ohm darab dengan arus elektrik 2.298 ampere. So jawapan yang terhasil adalah 3 darab 2.298 6.894 volt. Okey. Jadi jika anda melihat, ya, jika kita campurkan, cuba kita campurkan ini dengan yang ni, berapa kita dapat? Campur 5.106. Nampak tak? Kita ambil ni, campur ni, kita dapat 12 volt kan? So 12 volt itu sama dengan yang ni lah. Nampak? Okey. So dia akan sama balik dengan sumber voltan yang kita masukkan dalam litar tu tadi. Okey. Jadi kita balik kepada tujuan asal, iaitu nak mencari I1 dan I2, ya. So sekarang 5.106 volt ini adalah voltan pada ini juga, ya. Dia akan dapat voltan sini dan voltan sini sama dengan yang ni. So saya boleh kata V4 ohm
adalah 5.106 volt. V5 ohm adalah 5.106 volt juga. Okey. So oleh kerana dua-dua adalah sama, jadi kita boleh cari I1 lah. I1 adalah I1 ataupun I4 ohm sama juga dengan voltan bahagi dengan perintang. Voltan bahagi dengan perintang. So kita akan dapat 1.277 ampere. Okey. So manakala untuk I2 ataupun I5 ohm ini 5.106 kita bahagi dengan 5. So kita akan dapat 1.0212. Okey. Sekarang ni kita test tengok. Campur ni dengan ni, dapat tak balik dah IT ni? Kan? Campur dua ni dapat dah IT. 1.277 campur 1.021. Okey, saya ambil 21 cukup lah. 3 tepat perpuluhan. Okey. Nampak tak? Ya. So jadi maksud dia kalau kita tambahkan I1 dan juga I2 yakni I5 ohm, so kita akan dapat 2.298 ampere. Yang mana 2.298 ampere adalah sama dengan yang ini, ya. Okey. So senang cakap, arus elektrik ni IT dia pergi ke sini, dia akan pecah dua, ya. Dia akan pecah dua. So and then selepas tu sampai ke titik ni dia akan bercantum balik dan akan masuk semula ke sumber arus ni. Minta maaf, sumber voltan. Okey, di sini ada sesuatu yang saya nak bagi tahu lah, ya. Okey, jika anda melihat, ya, jika anda lihat pada perintang 4 ohm ini, arus elektrik yang diperoleh oleh perintang ini adalah 1.277 ampere, manakala untuk 5 ohm ni, perintang 5 ohm adalah 1.021 ampere. Jadi nilai perintang kecil ni dia menerima arus elektrik yang lebih tinggi lah, ya. Dia menerima arus elektrik yang lebih tinggi. Sebab ya, kalau kita tengok ni 4 ohm dapat 1.277, manakala 5 ohm dapat 1.021. So ini sama juga, ya, macam kita tengok balik kes sebelum ni, ya. Okay, cuba kalau kita tengok yang ni. Okey. 3 ohm dapat 4 ampere. So makin besar, naik sikit 4 ohm, okey, current makin kecil. Naik lagi 5 ohm, current semakin kecil, ya. So ini adalah sesuatu yang anda kena faham betul-betul, ya. Sesuatu yang anda kena faham betul-betul. Kerana apa? Kerana kehadiran perintang di dalam litar sekit akan merendahkan sebenarnya nilai arus elektrik, ya. Sebab itulah kalau kita tengok lagi besar nilai perintang, ya, arus elektrik itu akan menjadi semakin lebih kecil, ya. Okey, ada satu lagi yang saya nak bagi tahu di sini. Kalau anda melihat, ya, kepada kes ini kita tengok dia ada dua perintang, ya, dalam keadaan selari. Mana ada kes sebelumnya kita ada tiga perintang dalam keadaan selari. Baik. Kalau kita tengok, okey, untuk kes ini, oleh kerana dia ada dua sahaja, ya, dia ada dua perintang, jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh ringkaskan yang ini, ya. Kita boleh ringkaskan yang ini. So RP dalam kes ini kita boleh buat 20, ya.
20 datang daripada 4 darab 5. 4 darab 5 adalah 20. Okey, dan yang penyebut ini, ya, penyebut ini adalah kita dapatkan dengan cara kita menambah 4 campur 5. 4 campur 5, so yang ini akan dapat 20 per 9, so sama macam yang ini, ya. Kedua-dua ni jadi sama. Okey, so kalau lebih daripada 2, anda tak boleh pakai cara ni, ya. Jangan guna kalau lebih daripada 2. Kalau lebih daripada 2, tolong pakai kaedah yang ni lah, ya. 3, 4, 5, 6 dan seterusnya kena pakai cara ini, ya. So saya ucapkan terima kasih, ya, kerana kesudian anda menonton video ini sehingga dari mula hingga akhir lah. Okay, sekali lagi saya ucapkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.